Ibadat ialah praktikal yang tak sesuai dengan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya nafsu ambil jalan mudah. Susah buat. Malas. Payah. Tu nafsu dia ada pendekatan tu. Dia tinggalkan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab tu fitrah. Tu fitrah yang Tuhan buat. Sengaja Tuhan ciptakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadat macam tu susah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Kesimpulannya, muka surat 3. Kesimpulannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berjaya mencapai tujuan dan apa yang dikejarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka yang berhasil itu adalah orang-orang mulia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk makrifat dan mahabbah kepadanya. Allah juga memelihara dan memberi taufik kepada mereka dengan keridhaannya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini. Jalan ini ialah jalan ibadat. Jalan ibadat. Terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini, yaitu jalan ibadat. Kitab kita namanya Minhajul Abidin. Minhaj makna panduan. Al-Abidin, panduan orang-orang yang nak beribadat. Panduan kepada orang-orang yang nak beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini, yaitu jalan nak berbuat ibadat. Jalan nak melakukan ibadat ni sedikit orang yang menjalani dia. Jalan ni sikit orang yang menjalani jalan ini. Kenapa sikit? Sebab jalan ni jalan yang susah. Susah sebab nafsu tak minat. Sebab nafsu manusia tak minat, tak suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa nafsu tak suka? Nafsu tak suka sebab ibadat itu berat. Ibadat itu berat. Jadi oleh kerana jalan ibadat ini berat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka nafsu tak suka. Kenapa nafsu tak suka? Nafsu tak suka sebab nafsu tak suka kepada ibadat. Sebab ibadat itu berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat ialah suatu yang tidak cocok dengan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nafsu ni dia ada ciri-ciri dia. Nafsu ni dia ada perangai dia. Perangai nafsu yang paling asas, dia suka kepada kerehatan. Dia suka nak rehat. Dia suka pada keselesaan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Oleh kerana macam tu sifat nafsu, maka dia susah nak buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak tidur, nafsu suka tempat tidur yang baik. Kena tilam yang empuk, tilam yang tebal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pula, kalau tak selesa, dia akan cari nak bagi selesa juga. Kalau panas, cari kipas angin. Kalau kipas angin pun panas, dia cari aircon. Tu ciri-ciri nafsu. Kalau makan, Masalah Sayyidina Muhammad, kalau makan mesti ikut kehendak dia. Nafsu kalau makan mesti dia mau sedap. Tu ciri-ciri nafsu. Kalau makanan tak sedap, dia buat komen. Dia komen, tak apa sedap tau ni no. Dia komen. Dia pandai komen.
Dia buat komentar terhadap makanan. Itu passion nafsu. Jadi nafsu ni dia suka kepada kerehatan. Dia suka relax. Kalau masuk masjid, dia tengok taman ada kipas angin. Kalau masuk masjid, dia cari tiang. Itu passion nafsu. Tu dia nak buat ibadat dah tu, tapi dia suka pada keselesaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi oleh kerana sifat dia macam tu, maka dia tak boleh buat ibadat. Sebab ibadat ni dia tak selesa. Ibadat ialah praktikal yang tak sesuai dengan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya nafsu ambil jalan mudah. Susah buat, malas, payah. Tu nafsu dia ada pendekatan tu. Dia tinggalkan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab tu fitrah. Tu fitrah yang Tuhan buat. Sengaja Tuhan ciptakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibadat macam tu susah. Bagi contoh, naha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, sesungguhnya ia sembahyang tu, lakabiratun, sungguh dia berat. Allah sendiri bagi kita sembahyang tu berat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagi contoh, kita sembahyang 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Lepas sembahyang, ada kawan cuit belakang kita. Kita pun beralih tengok. Dia kata, ada tik cicak apa di kaki. Ketika tengok Allah, kita pun kata Allah pula. Allah. Tik cicak. Allah. Kenapa kita mengeluh? Sebab kita nak sembahyang pula. Kita nak sembahyang pula tu kita rasa berat. Memang berat. Yang berat tu nafsu. Jadi nafsu ni nak kena didik. Okey, kita habis sembahyang. Dah ada wuduk ni. Dah ada wuduk. Kita pun nak main mengaji. Nak main kuliah. Suami isteri. Suami bawa kereta, bini duduk sebelah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita nak buka aircon, bini nak ambil apa tau, pergi berotoh tangan. Allahu Akbar. Tak nampak ke? Berhati-hatilah sikit. Pasal apa yang marah tu? Sebab nak kena ambil wuduk pula. Nampak tak? Sedangkan Tuhan buat ni, kalau kita faham, kalau kita kenal Tuhan, kita tak macam tu. Ada orang dia macam ni, sallallahu alaihi wasallam, dia sembahyang lah. Sembahyang tu kira itulah sembahyang yang paling khusyuk sekali. Rasa-rasanya lah. Dia pada angkat takbir Allahu Akbar, fajaku sembahyang fardu asar 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita sembahyang maghrib, usalli fardhu maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Bila mai tang baca bacaan imam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mula baca Fatihah, okey lagi. Tapi kata, imam ni baca sedap sungguh lah. Aku tak pernah jumpa imam baca sesedap ni. Paling sedap. Tiba-tiba dia baca surah. Dia baca surah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surah tu surah yang kata amboi, surah ni kita pergi faham surah tu. Contoh, bila pergi faham surah yang dibaca, sedap-sedap ni bergenang ayat mata. Kita pun menangis saja. Sembahyang tu daripada awal sampai habis menangis saja kita tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
orang cik belakang. Telefon kali, dia kata ada tik cicak. Rasa macam mana? Ish, rugi sungguh. Pasal papi pijak cicak pula ni. Kita rasa rugi sebab itulah sembahyang yang terbaik yang kita rasa barangkali. Tiba-tiba pi tak sah pula. Tuan-tuan, orang yang nafsunya terdidik, dia tak macam tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila orang beritahu kata cicak, dia tengok-tengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan. Jadi bila mana kita tu, bila ada cicak kena api basuh, lain kita kena sembahyang lain. Waktu tu demi hati kita, ish, Tuhan. Dan pertama kita hadirkan, tadi, dalam hidup kita, kita sembahyang tu yang paling baik sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ada cicak. Demi hati kita. Kita kena ambil wuduk balik, nak sembahyang balik. Dan hati kita ditimbui, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ish Tuhan, dia nak bagi lagi aku berdiri depan dia. Faham tak? Dia bagi lagi aku nak berdiri depan dia. Makna Tuhan pilih 2 kali. Orang lain sekali, Tuhan balik dia 2 kali. Terima kasih Tuhanku. Ni berbeza dengan orang tadi. Dia tuan-tuan, jadi hati kita ni, jadi kata ulama, kata hadis Rasulullah, qalbul insan baina asabi'ir rahman. Hati manusia ni dia duduk di antara jari-jari Tuhan. Bukan hakikat lah. Dia satu kinayah. Maknanya ikut suka Tuhan nak petak kat mana pun. Tuhan nak yuqallib, dia nak ubah kau tu ikut dia, nak ubah kau ni ikut dia. Jadi subhanallah musalla sayyidina Muhammad, ni jalan ibadat, susah jalan ni. Kita tahu kata puasa Isnin Khamis tu pahalanya besar, buatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita niat malam, kadang-kadang kita niat siang. Pukul 7 tu rasa nak puasa apa hari ni. Malam tak niat pun, siang tu berasa nak puasa apa. Kita pun niat saja aku puasa hari ni kerana Allah Ta'ala. Pukul 10 kawan ajak, jom uti canai. Allah, aku nak puasa ni pergi ajak makan uti canai pula. Hari aku tak puasa, tak ada siapa ajak roti canai pun, aku puasa, ajak roti canai pula. Nak puasa tak puasa, nak puasa tak puasa. Akhir kita kata, jom. Jom tu mana apa? Tak mau puasa. Akhirnya makanlah roti canai. Nak puasa dah tu. Berat ibadat. Ibadat ni berat. Sallallahu alaihi wasallam. Orang minta sumbangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang minta kali pertama kita boleh bagi. Ditunjuk dengan sijil kebenaran. Minta derma. Okey, tak apa, kita bagi. Depan sikit masalah senang, jumpa orang yang macam tu juga, sijil yang sama juga, cuma orang lain ya. Hati kita macam mana? Kalau dia minta, kita kata apa? Bagilah tadi. Sedangkan ni orang lain pula, walaupun sijil yang sama, ni orang lain pula. Nak bagi berat tak? Berat. Ataupun kita kata masalah Sayyidina Muhammad, kita dah tahulah kalau mereka ni minta derma, mereka ni memang mereka ada kumpulan peminta derma. Ataupun kita kata masalah Sayyidina Muhammad, mereka ni kita dah dapat tahu, mereka ni sedikit. Contohnya kita kata masalah Sayyidina tu, kalau grup tu bos tu kaya, bosnya kaya tu, kaya dengan minta sedekah ya. Jadi kita berat nak bagi.
Sedangkan sedekah ni dia bukan mesti orang miskin yang terima sedekah, orang kaya pun boleh terima sedekah. Sebenarnya dia sedekah ni, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan dia buat sebab ya, buat pintu ya untuk kita bagi. Dia syarat je. Dia kan mesti pilih. Dia bukan mesti kaya, dia bukan mesti miskin, dia bukan mesti Islam. Ada seorang kawan saya, kalau dia pagi-pagi masalah Sayyidina Muhammad, dia nak beli roti canai ke, nak beli nasi lemak ke di warung ataupun kedai makan tu, dia balik tengok ada Cina, ada India lah. Pelik sikit. Masalah Sayyidina, tengok ada India. Dia bayar kat dia, dia beritahu India tu sama. Kalau masalah Sayyidina, India tu sama. Jadi dia katanya, pasal apa yang ustaz buat macam tu? Saya harap kata dia, selagi waktu India tu main nak bayar, tuan tu kata, Acik, tadi ada itu haji ada bayar. Nak sebut haji you. Kita tuan-tuan, kita sendiri pun kalau orang beritahu kalau ada orang bayar, kita rasa macam mana? Allah, siapa pergi bayar pula? Nampaklah. Tak semestinya orang Islam. Itu Tuhan buat ni masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan nak suruh kita sedekah je. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya ibadat sangat susah. Okay, nafsu tak matching dengan ibadat. Dia tak masuk dengan ibadat. Dia tak mau ibadat. Baik. Jadi oleh kerana itu, sikitlah orang buat ibadat. Sedikitlah orang yang menjalani jalan ibadat. Okay, tengok pula. Kesimpulannya, terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini yang berjaya mencapai tujuan dan apa yang dikejarnya. Dahlah jalani sikit. Orang menjalani, yang berjaya pun sedikit. Dahlah sikit lah. Menjalani pula, berjaya sangat sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kejayaan ibadat? Yang kata berjaya, apa berjaya tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bila kita buat ibadat ataupun kita buat apa pun, dia mesti ada tujuan. Kalau kita berjaya mencapai tujuan, mana kita berjaya? Apa tujuan kita buat ibadat? Tiga perkara. Yang pertama, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita berjaya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berdamping dengan para malaikat. Yang ketiga, berjaya berdamping dengan orang-orang muqarrabin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berjaya dekat dengan Allah. Berjaya mendekati Allah, berjaya dekat dengan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat dengan Allah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ukuran dekat dengan Tuhan, dia tidak diukur dengan jarak. Kalau kita mengukur dengan jarak, berarti itu bukan Tuhan. Hak kita dekat tu makhluk Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan tak ukur dekat dengan jarak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ukuran dekat dengan Allah ialah melalui deria yang keenam, hati kita.
Allahumma salli ala sayyidina. Dia macam ni mudah kita faham. Orang yang kita kasih, sekalipun dia duduk jauh, dia bukan jauh. No. Kita duduk di Kedah no, hak kita kasih duduk Johor. Ada seorang cikgu perempuan, dia duduk di Kedah. Suami dia duduk Johor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja di Surat Habak di Johor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari suami dia nak balik, semua kawan-kawan di sekolah tahu. Hari suami dia nak balik, dalam sebulan adalah beberapa kali, hari suami dia nak balik, semua cikgu-cikgu sekolah tahu. Tahu macam mana? Gaya-gaya dia, cara-cara dia ceria, pelik, luar biasa, over, seronok tu over. Mesti orang tengok, cik abang nak balik cik abang nak balik ke? Jadi maknanya salah tuan, kalau kita mengasihi seseorang walaupun jarak tu jauh, dia bukan jauh, dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahu akbar, salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebenarnya Tuhan dia dekat dengan kita. Cuma kita yang jauh daripada dia. Kita yang jauh daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lah ni, sekarang ni kita nak buat supaya kita tu dekat dengan dia. Okey. Dekat dengan Tuhan ni, Tuhan dah buat alat lah. Macam orang beli komputer, dia sudah ada akses internet. Faham tak? Alat dalam tu dah ada dah. Salah Sayyidina Muhammad. Macam orang buat rumah, tukang bila apa ni wiring mai rumah, dia kata, abang nak buh aircon tak? Nak buh. Lepas saya buh siap-siap mana? Dia panggil apa? Apa ni, pelak soket, apa ni, aircon. Mana bila masa pun kita nak pasang aircon, mana bolehlah nanti ni. Abang nak beli aircon siap ke? Tak lagi lah, duit tak ada lagi, nantilah. Faham tak? Maknanya dalam diri kita ni dah ada akses lah. Cuma lah ni nak pasang tak pasang saja. Dalam diri dah ada dah. Semua orang dah ada. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya soket tu dah ada. Cuma nak cari pelak mebuk pasang saja. Hatta orang kafir sekalipun dah ada. Tapi orang kafir ni Tuhan tak boleh lah. Kalau dalam ilmu Allah memang dia ni kafir sampai dia mati, tak boleh lah, Tuhan tak boleh lah. Tapi kita ni kalau dah ada takdir Allah di azali hari itu, kita akan bersambung dengan Allah. Tunggu masa ya. Maka Tuhan mencipta sebab-sebab untuk kita dekat dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina. Dia bukan mesti ustaz, tak mesti. Kadang-kadang ustaz hak mengajar sendiri pun dia jauh daripada Allah. Kawan hak mengaji tu dekat dengan Allah daripada ustaz lagi kadang-kadang. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang ustaz ni duduk luar, hak mengaji tu duduk dalam. Kadang-kadang. Macam kami duduk Mesir dulu, saya sampai di Mesir ada satu orang kawan, dia main dulu daripada saya. Bila tanya, ustaz kuliah apa? Dia kata Usuluddin. Oh, Usuluddin. Ente takdim kuliah apa? Saya kata Usuluddin juga. Akhirnya nama saya muqayyad naik menjadi Usuluddin. Kuliah Usuluddin. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Bila mai dekat-dekat nak periksa, dia buat study group. Jadi yang mengajak usuluddin ni ustaz tu. Yang menariknya, tuan-tuan masalah Sayyidina Ahmad, pasal apa dia mengajak usuluddin? Pasal apa dia mengajak tauhid? Yang pertama sebab dia mengaji lah. Yang kedua, dia nak berkemas lagi ilmu dia sebab dia tak lulus madah tu. Pelik tu. Patutnya hak mengajak ni hak lulus lah. Dia tak lulus lagi, tapi dia dah mengaji subjek tu. Akhirnya dia mengajak subjek tauhid, usuluddin. Kami ni memang buta daripada awal hari, tak umur faham. Sebab tauhid tu tauhid Imam Ghazali. Jadi kita apabila ngaji, dia tu memang dia menguasai subuh, dia terang macam tu, dia terang macam kita dulu tulis. Salah siapa. Bila mana periksa, kami lulus, dia tak lulus. Pelik tak? Dia hak mengajar tak lulus, kami hak mengaji dia lulus. Tu kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang ustaz duduk luar hari, anak murid tu dalam. Kadang-kadang ni perjalanan ni. Kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad, orang sekolah agama mengaji daripada kecil tak sampai lagi kepada Allah. Hak mengaji sekolah menengah, masalah Sayyidina Muhammad, sekolah menengah biasa, habis Jahannam, habis tingkatan 6, masuk universiti, keluar kerja dengan takdir Allah, masalah Sayyidina Muhammad, Allah jinakkan dia dengan kuliah-kuliah macam ni. Contohnya masalah mengajilah baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, lebih-lebih. Allah masalah senawat. Tuan-tuan, mula langkah, selangkah kaki dah sampailah. Nuhah majlis sekolah agama tu sampai lepas tingkatan 6, sampai pergi Mesir, balik ambil master PhD, tak sampai lagi. Na'udzubillah min dzalik. Okey, dia ukurannya di hati. Macam mana ukur sampai tak sampai? Ukuran sampai tak sampai ialah dekat ataupun jauh. Dekat tu maknanya macam mana? Dekat maknanya Allah di hati kita. Allah di hati kita. Kadang-kadang ustaz ni, saya pernah jumpa ustaz. Segi nampak zahirnya kita kata kemas ustaz ni. Saya mengajak satu sekolah agama. Sekolah agama ayat, sekolah kami ketika itu tak ada SPM. Tapi pelajar kami, alhamdulillah, excellent. Dalam isu-isu kitab-kitab ni, alhamdulillah, mereka maju. Saya seronok. Kita pun hati kita mengajak. Dia jumpa dengan ustaz tu, dia tanya, ustaz mengajak mana? Saya bagi kita lah mengajak sekolah sekian-sekian. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, bila habaq sekolah sekian-sekian, dia pun kata, ada SPM tak? Saya kata, SPM tak ada lah. Lepas tu esok nak kerja apa? Nampak tak? Faham tak bahasa macam tu? Tu esok nak kerja apa? La ilaha illallah. Tu ustaz tu. Tu tak ada SPM, tu nak kerja apa? La ilaha illallah. Orang tanya macam tu ustaz ni. Nampak tak? Dia sendiri pun tak sampai lagi. Masalah senang. Rezeki bukan duduk tang SPM tu. Rezeki bukan duduk tang manusia. Rezeki bukan duduk pada kerajaan. Rezeki di tangan Allah. Allah masalah senang. Bukan duduk di tangan orang. Di tangan Allah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang kita hak gaji beribu-ribu ni pun tak cukup. Dia 6,000, bini 6,000, 12,000 lepas bulan. Tapi berasa tak cukup. Lepas tu kita tanya, dia kerja apa tak? Saya kerja kampung je.
Kerja kampung je. Kerja apa? Motong ke? Menoreh ke? Dah. Buat pendang? Dah. Nega? Dah. Lepas tu? Ngajaklah malam ngajak. Lepas tu kita risik orang. Pendapatan bulanan berapa? Lepas tu orang beritahu ustaz tu gaji dia 600 ya. 600 je. Anak dia? Anak dah 8 orang. 8 orang. Kejut pula. Sebab kita tak reti macam 600 ni aja 8 orang. Pasal apa? Sebab kita duk ukur gaji itu ialah rezeki. Sebenarnya rezeki bukan duk tentu, rezeki duk pada Allah. Kemarin saya jumpa satu orang. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya syukur semalam ni orang panggil pergi tahnik, pergi satu rumah, dapat satu ilmu. Yang pertama, semalam ni dapat satu ilmu. Jumpa Irma apa? Irma apa? Hazmi. Juru asyara, pengasyara TV Hijrah. Tengoklah TV nampak macam rendah. Tinggi daripada kita ni. Dapat tu ilmu. Tinggi lagi dia daripada aku. Okey, tak apa. Yang kedua. Waktu duduk makan dengan satu orang tu, dia kata, Ustaz, saya syukur Ustaz. Saya syukur sebab saya boleh baca Quran. Saya kata, asal pada mana? Dia kata, pada Johor. Oh, Masya Allah. Oh, saya kata. Dia kata, kami 8 orang. Kami 8 beradik. Dia kata, Ustaz saya mohon. Dia kata, dia boleh Quran. Mak dia yang ajak. Mak dia guru Quran dia. Dia kata, mak dia mengajak Quran. Allah, cengih sungguh, garang sungguh. Ni, kalau baca tak boleh ni, Arihat tu dia baling. Boleh bayang mak dia tahu mana. Quran tak boleh baca, Arihat tu dia baling. Saya bayang itu, bayang mak saya. Jadi dia jumpa dengan adik dia balik beraya beruni. Dia kata, abang, alhamdulillah abang, aku boleh baca Quran, aku teringat kat mak. Aku boleh baca, aku teringat kat mak. Nampak tak? Okey. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Okey. Dia cerita, mak dia ni tak kerja apa. Ayah dia polis. Lepas 8 beradik. Betul lepas 6 beradik, masalah selamat. Ayah ni dia nak supaya anak dia semua makan, dia sendiri suap anak-anak dia. Saya tak pernah jumpa lagi orang macam tu. Kalau kali masalah, saya kata, ayah apa? Ayah Ustaz, bukan mak, ayah. Makna masalah saya nak anak ni duduk 6 orang, dia suap semua. Pendapatan ayah tak banyak, tapi alhamdulillah Ustaz, kami semua masuk universiti. Nampak? Tak boleh fikir rezeki ni Allah punya. Lepas rezeki ni tak boleh fikir dah. Tak peduli dah rezeki ni, sebab rezeki dah dijamin. Cuma yang kita kena fikir ialah kita ni syurga ke neraka. Pasal tu masih belum ada jaminan. Syurga tak tahu lagi, neraka ke syurga tak tahu lagi, tak ada jaminan. Tapi yang kita tahu, rezeki dah Allah jamin. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada benar hadut melata tahu kamu melainkan semua dah ada rezeki dah. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Musa Sayyidina Muhammad, ukuran sampai ialah dekat dengan Allah. Hari ada duit, syukur. Hari tak ada duit, sabar. Tikai dak serama hati. Pasal apa aku tak ada duit? Pasal apa hal ni berlaku kat aku? Pasal apa orang pakai ada duit? Pasal apa aku tak ada duit? Tak bacalah. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Cuma saya nak bagi petua, nak bagi ada duit. Nak tahu lah petua dia. Nak tahu lah. Siapa tak ada duit, tak payah nak bagi ada duit tu. Yang pertama,
Hari Jumaat ni orang lelaki lah, orang perempuan nanti dulu. Sebab orang perempuan ni tak payah, sebab suami yang support. Dia orang lelaki. Hari Jumaat, okey. Tapi orang KL ni kena merebut sikit buat, sebab kerja. Bayang Jumaat, Rasulullah Sayyidina Muhammad, okey. Yang pertama baca Al-Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 7 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali, Qul A'udzu Binnas 7 kali. Waktu baca Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 7 kali, Qul A'udzu Birabbil Falaq 7 kali, Qul A'udzu Binnas 7 kali. Kalau kita semayang, kita duduk tahiyat akhir, jangan ubah. Jangan ubah cara duduk. Duduk macam tu lah. Jangan ubah lagi. Lepas tu baca, angkat tangan. Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Halim ya Wadud aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Siapa ada yang set boleh rakam, saya nak baca. Okey. Tapi tak apa, tidak rakaman lagi, boleh ambil lah rakaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Baca, Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Halim ya Wadud aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. 3 kali baca. Baca 3 kali. Lepas tu sapu muka, baca pula Musa'ala Sayyidina Muhammad 70 kali. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Baca 70 kali. Insya-Allah sebelum Jumaat pula kita kaya dah. Sebelum Jumaat pula kita kaya dah, insya-Allah. Saya jumpa lah orang yang telah berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hamba Allah ni, dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerja dengan Cina. Allah, kerja dengan Cina, nak semayang pun susah. Kadang-kadang dia semayang dalam bilik ayam. Tak boleh semayang di luar. Menyorok-menyorok semayang dalam bilik ayam tu, kunci semayang dalam tu. Saya kata, awak teruk sangatlah kerja dengan Cina. Awak nak kerja lagi ke? Saya kata, tak usah kerja dengan Cina. Lepas tu Ustaz, kerja sendiri. Lepas tu, dia kata, Ustaz memang saya cadang nak kerja sendiri pun. Nak kerja apa? Dia kata nak jual ice blended. Nak jual ice blended. Okey. Dia pun mula menega, berhenti kerja Cina, kerja sendiri. Saya bagi doa ni kat dia. Ni, nak bagi doa ni, amai. Dia kata, pelik Ustaz. Patut nak jual ice blended, bila mai time hujan, orang tak belilah hujan. Tapi hujan pun orang beli juga. Dia terpelik Ustaz. Okey. Dia pakai kereta apa saya tak ingat. Kereta buruk lah. Buruk sangat. Dalam berapa bulan dia jual blender, tengok-tengok dia beli Avanza. Toyota Avanza. Beli Avanza. Saya kata, alhamdulillah Tuhan dah murah rezeki dia. Lepas tu bila dia jual, saya tengok bukan dah dia tak jual semata-mata air blended, dia jual sama t-shirt. Weh, mana dia pakai baju dia merah. Lepas tu pula masalah Sayyidina Muhammad, saya tengok pula setahun tuan, dia dah pakai helak. Mana dia maju lah. Jadi syukurlah, alhamdulillah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, siapa nak kaya, amal. InsyaAllah. Okey. Yang kedua ni, kalau orang minta jangan tak bagi tau. Kalau orang minta duit, jangan pernah tak bagi. Bagi.
Nah, kalau berapa kali pun orang minta, bagi. Lepas tu Allah SWT Sayyidina Muhammad, kalau bagi, jangan bagi hak kecil, bagi hak paling besar sekali. Kalau orang tak ada ilmu, bila orang minta, dia selup poket, lepas tu dia ambil hak paling kecil. Ada duit 100, ada duit 50, ada 20, ada 10, ada RM2, ada RM1. Hak RM1 dia bagi, sampai bila pun tak kaya. Cuba try buat, berjaya insya-Allah. Jangan takut. Kalau orang minta, jangan tak bagi. Bagi hak. Kalau ada 100, dalam poket kita ada hak paling banyak, hak paling besar nilai dia. Kalau ada 100, bagi 100. Kali ni hari ni saya minta praktik betul ya. Bahkan ada tabung. Cuba try buat. Soalan semua. Kalau tak ada yang 100, ada 50, bagi 50, insya-Allah. Luar biasa. Pasal apa? Allah dah jamin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu bagi yang paling kamu kasih sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tuan-tuan, dia kadang-kadang saya ni duk cakap ni, Tuhan tarbiyah saya dulu kadang-kadang. Saya kadang-kadang saya pergi ceramah tuan-tuan. Pergi ceramah ni, saya bawa rida ni. Tapi selalu sampai-sampai habis-habis ceramah ustaz, tukar rida ustaz. Dia bagi rida hak tak apa elok, hak elok ni bagi kat dia. Sayang tuan-tuan, rida ni dah warna kita suka, warna kita minat. Masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan, satu hari ni ceritanya kalau kita pergi ceramah, kuliah-kuliah di masjid-masjid yang di pekan-pekan ni, orang dah terdedah dengan rida lah, dengan ambil berkat lah, apa semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Hari itu orang panggil saya ceramah di kampung dalam sekali. Dalam kampung ni, sebab saya pun cari-cari tahu mana tempat nak kuliah, tempat nak ceramah. Habis-habis kuliah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pergi kuliah, saya duduk kata dalam hati macam ni. Lepas tu saya duduk belajar lah. Kalau pergi ceramah, saya tak mau beridah, tak mau buat ridah hak elok, bawah hak tak apa elok. Takut sekali orang minta bagi senang. Akhirnya Musa Sayyidina Muhammad, itulah saya dah buat. Ceramah lain tu, buat lain rupanya. Lepas tu, hari itu orang pergi ceramah di kampung. Sampai tengah jalan, balik tengok ridak. Allah, ridak yang paling ku kasih sekali, yang paling ku sayang kali. Tadi duk atok lah kalau pergi ceramah, hak ridak bawa tu hak paling tak elok sekali lah, hak tu apa elok. Terlupa nak tukar, bawa ridak hak elok tu. Tapi hati kata tak apa, kampung. Lepas ceramah, orang jemput makan di rumah orang. Makan selesai apa semua, masalah habis makan, dah lewat dah 11:30. Ada tu amal Allah, dia kata, ustaz, jemput ke rumah ustaz. Saya ni tuan-tuan, satu lagi yang saya amai, yang saya cuba amai, saya cuba untuk tidak menghampakan harapan orang. Sebab Nabi suruh, man qada hajat akhi qadallahu hajatahu. Siapa tunai hajat orang, Allah tunai hajat dia. Yang jadi yang saya amai ni, saya satu masa ni tuan-tuan ni, kita akan didatangi satu orang ulama hadis besar di Mekah, yang jadi tetamu besar dalam hadis. Bila dia mai ke Malaysia buat pertama kali, dia bentang satu kitab 40 akhlak Rasulullah. Jadi saya pun bila mengaji kat dia, bila mengaji bab akhlak ni kita duk matching, aku ada tak. Jadi bila mai tengah ada, alhamdulillah ada. Mai sampai tang satu hadis tu saya penuh. Akhlak Nabi tinggi sungguh. Tajuklah hadis tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nabi Nabi kita berkhutbah. Habis Nabi baca khutbah, Nabi turun. Nabi jadi imam. Tiba-tiba main seorang sahabat. Nabi tengah jalan Nabi, tempat imam jadi imam, satu orang sahabat tahan Rasulullah. Dia tahan Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, saya ada sikit masalah. Jadi dia pun cerita masalah dia. Orang dah qamat dah tu. Orang dah qamat, Nabi jadi imam. Jadi Nabi kita SAW berhenti dengar dia cerita masalah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia cerita begitu Nabi hamba. Dia cerita Nabi hamba. Lama juga. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, Nabi bila selesai dia cerita masalah, Nabi pun kata begini. Nabi selesai masalah dia. Nabi selesai, Nabi cakap, Nabi selesai masalah dia begini. Selesai Nabi selesai masalah dia, Nabi kata selesai. Terima kasih Rasulullah. Bukan Nabi jadi imam. Agak-agak kalau tu imam kita, macam mana tu imam kita? Turun Nabi di imam, sekat-sekat dia kata, nantilah Ustaz, bayang dulu. Saya bertanya Rasulullah, tinggi sungguh akhlak Rasulullah. Barulah Nabi jadi imam. Jadi mulai pada situ saya kata, hak tu aku tak main lagi, aku tak ada aku. Jadi saya nak cuba supaya setiap orang yang ada hajat saya tak ampakan, sebab saya nak tiru Rasulullah. Okey, 11:30 malam nak balik dah, kita ni duduk jauh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz minta pergi rumah saya, Ustaz. Ada hajat apa? Saya kata, nak tahnik anak saya. Nak tahnik anak 11:30 malam. Nak kena gerak anak dia pula kot. Akhirnya saya pun tak apalah, ikutlah kereta masuk dalam kampung pula. Sampai rumah dia, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Rupanya satu warga tu tak tidur lagi, dia tunggu saya mai. Masuk. Terima kasih Ustaz. Ustaz sanggup main rumah saya. Keluar dengan ayah dia, keluar dengan mak dia, tok dia pun keluar lah. Jadi, buat keluarlah anak. Saya kata tak tidur lagi ya. Tak tidur lagi, saya tunggu Ustaz ni. Selesai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi masuk rumah dia, selesai tahnik, nak keluar tu Ustaz ambil gambar sikit Ustaz. Zaman lah kau suka ambil gambar. Tunggu lagi ambil gambar. Perak ambil gambar, selesai. Nak keluar tu Ustaz, nak tukar lidah Ustaz. Allahu Akbar. Nak tukar lidah saya. Saya kata, hak ni aku duduk seriau tadi ni. Tuan-tuan, kata tukar hajak saya. Sebuh atas bau dia bagi lidah dia. Lidah ala kadar saja, tuan-tuan. Jadi saya bercakap dari siku saya kena amai. Kadang-kadang, tu antaranya. Kadang-kadang tu, hak tak amal lagi bercakap. Saya lagi jumpa, nak kena buat. Jadi tuan-tuan, subhanallah, musa'ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kita ni, yang pertama, bila kita sampai kepada Allah, maknanya dekat Allah di mata hati. Dekat Allah di mata hati. Betul. Kita lah hidup ni, jangan banyak bergantungan kita. Jangan bergantungan kita. Kita bukan ada apa, kita lemah. Kita lemah, tak boleh gantung dengan kita. Kita kena gantung yang kuat. Allah yang paling kuat sekali. Dengan orang masalah Sayyidina Muhammad boleh tanyalah pandangan. Tapi jangan pegang hak orang tu, pegang hak Allah. Mayang istighfarah, minta Allah tentu yang terbaik. Jangan buat kerja, kita buat dulu baru kita nak tanya Tuhan. Semayang istighfarah, minta Allah pilih apa yang terbaik daripada kita. Bila kita dah semayang, tu dah panggil cok muhar. Bila dah semayang, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Kalau baik untuk kita, okey. Kalau tak baik, dia akan terhenti. Tuhan simpankan jalan, nak pergi terus, tak jadi. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, apa kesannya? Ni semua ni daripada mana? Ibadat. Bila tak ada ibadat, Tuhan tak ada. Bila ada ibadat, baru ada Tuhan dalam hati kita.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ziarah tu orang Tok Guru di Kedah waktu muda-muda dulu. Bila ziarah Tok Guru salli ala Sayyidina Muhammad, kami itu ada amanah untuk pergi jumpa Tok Guru, mencari biodata Tok Guru, sebab kami nak buat satu buku yang berkaitan dengan ulama-ulama Kedah. Jadi pilah orang suruh pergi jumpa tu orang Tok Guru Musa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi soalan bodoh kami tu, Tok Guru kerja apa? Soalan bodoh, pergi tanya. Apa bodoh nak pergi tanya soalan tu? Tok Guru kerja apa? Tuan-tuan, balik-balik rumah fikir, apalah bodoh aku tanya soalan macam tu. Tuan kata, mengajar. Tak apa hati kata Tok Guru mengajar tu, Tok Guru beri jawapan tak apa hati. Dah Tok Guru kot, Tok Guru buat bendang ke? Dah tak buat bendang. Kot Tok Guru buat ke ni, apa ni, berkebun ke? Dah. Tu Tok Guru apa ni, makan hari macam mana? Bodoh sungguh. Tanya soalan balik Mesir pun bodoh lagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila dak tu sengap, kita pun tanya soalan ni. Tengah-tengah duk sembang Musa'ala Sayyidina Muhammad, ada orang bagi salam. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Tok Guru 2 tingkat, atas bawah, rumah kampung. Jadi ni Tok Guru ni nak tinggal berah kat Tok Guru ni. Terima kasih. Kata Tok Guru, macam tu. Faham tak? Macam tu. Rezeki macam tu. Tok Guru, kalau Tok Guru buat benang, siapa nak mengajar? Kalau Tok Guru pergi motong menoreh, siapa nak mengajar? Tok Guru ni daripada selepas subuh sampai isyak mengajar. Macam bab air sepanjang tu. Sebelum subuh, lepas subuh, lepas tu Tok Guru air sepanjang ni dalam sehari mengajar hampir 40 buah kitab. Kalau dia pergi buat benang, dia pergi menoreh kita, siapa nak mengajar? Kalau tengok Tok Guru macam dia pasal tumbuh apa semua kan dulu ni, Tok Guru tak fikir rezeki dia kena nak mengajar ya. Makna apa? Mereka dah sampai kepada Allah. Orang masuk pondok jual ikan. Bila jual ikan, orang mai beli. Ghalibnya kalau haji ikan tu, bila dah habis orang beli, dia bos kilo, dia kata Tok Guru. Tok Guru buat syarat tak? Nak jual ikan, saya sekilo tahu. Tok Guru tak pernah buat syarat. Hak meja saya, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Habis orang beli, sawi lah, toge lah apa, Tok Guru. Jadi subhanallah Musa'ala Sayyidina Muhammad, ibadat ni dia menyampai sampai tahap tu. Sampai hati-hati tidak ada siapa dah, Allah saja. Itu mana sampai. Jadi ibadat ni itulah dia punya matlamat dia. Yang kedua, hak tu utama, hal ni ialah sampingan. Bukan hak tu yang utama. Berdamping dengan para malaikat, berdamping dengan golongan muqarrabin. Satu orang ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Said Alwi Al-Maliki salli ala Sayyidina Muhammad, ayah daripada Said Muhammad salli ala Sayyidina Muhammad. Kata telah saya dengar diceritakan salli ala Sayyidina Muhammad, hari dia nak mati. Orang ziarah. Ada seorang hamba Allah Musa'ala Sayyidina Muhammad datang berziarah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ulama-ulama ni ghalibnya Tuhan buat sebelum mereka mati mereka sakit. Sakit ni apa tujuan? Untuk orang berziarah. Apa hikmah berziarah? Sebagai tanda penghormatan terakhir sebelum mereka berangkat. Ghalibnya macam tu. Saya tengok macam Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i pada hari nak mati sakit dulu. Bila orang ziarah mereka bukan ziarah ketika mereka dah mati. Orang ziarah mereka sebelum mereka mati. Mati. Kadang-kadang sebulan nak mati, lagi sebulan nak mati, kadang-kadang 2 bulan nak mati. Orang ziarah tak henti-henti. Allahumma salli ala sayyidina, macam Tok Budi Saleh baru ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Imam Syafi'i pada saat habis umur dah, mailah anak muridnya Muhammad bin Hasan kata pada dia, Maulana Syekh, jangan lupa kami pada hari kebangkitan nanti, pada hari mahsyar jangan lupa kat kami. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i musalla sayyidina Muhammad, insya-Allah kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah, aku tak lupa pada kamu. Macam tu. Jadi subhanallah musalla sayyidina Muhammad, orang duk ziarah. Dan ada satu orang hamba Allah pergi ziarah Syekh Alwi Al-Maliki. Sebelum kau tu naik, dia sisih dengan satu orang. Orang tu pergi naik dulu. Lepas tu Allah SWT, waktu orang tu turun, selisih dengan kawan ni, dekat dengan Tok Guru, dengan Syekh Alwi Al-Maliki. Bila kawan tu duduk dengan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, dengan Syekh Alwi Al-Maliki, Musa'ala Sayyidina Muhammad, kata Syekh Alwi, Han tadi Han selisih tak dengan orang sekian-sekian? Nampak orang sekian-sekian? Selisih tak? Kawan kata, selisih Maulana Syekh. Tu Jibril. Tu Jibril. Tu dia panggil maqam. Bilang maqam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada satu orang sahabat. Saya pun tak ingat nama. Kok Ustaz Mujahid ingat. Dia ni Tuhan uji dengan penyakit buasir. Jadi bila kena penyakit buasir ni, Musa'ala Sayyidina Muhammad, dia tak berubat. Dia sabar. Taib. Tak berubat. Sabar dengan penyakit. Sebab sakit ni Allah bagi. Allah juga bagi lega. Bukan ubat tu yang menyembuh penyakit. Allah yang bagi sembuh penyakit. Dia tak berubat. Sebab tu di antara 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, ialah orang yang kalau sakit tak berubat. Boleh buat cara tu. Jangan buatlah, bukan makam kita. Kalau sakit dia berubat, ada pahala. Buat keluar duit RM10, RM20, RM70, RM100, ada pahala balik. Tuan-tuan, Musa'ala Sayyidina Muhammad, akhirnya subhanallah, hamba Allah ni, sahabat ni, Musa'ala Sayyidina Muhammad, dia tak semena-mena kalau dia berjalan-jalan, dia dengar Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Suara ya, orang tak ada. Allahumma sa'ala. Tu jadi perangai dia. Selalu bagi salam, bukan di telinga, jelas Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang tak ada. Dia pun mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya selalu dengar orang bagi salam, tapi saya tak pernah tengok orang bagi salam tu. Siapa Rasulullah? Nabi tak jawab. Akhirnya tuan-tuan Musa'ala Sayyidina Muhammad, akhirnya Allah Musa'ala Sayyidina Muhammad, dia pergi berubat penyakit buasir tu. Bila berubat, lega, sembuh penyakit dia. Lepas-lepas tu tak ada salam lah. Tak dengar orang bagi salam lah. Ngadu pula Rasulullah. Ya Rasulullah, tak ada dah salam Rasulullah. Nabi kata, hang berubat ke? Berubat Rasulullah. Kalau hang tak berubat, la safahatskal malaikah. Hang akan salam dengan malaikat. Faham tak? Kalau hang tak berubat, hang akan salam dengan, bukan sakat hang dengar salam, hang akan menyalami malaikat. Tu dia panggil ibadat. Ada seorang sahabat Nabi nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, musalla sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hari dia kata Rasulullah, saya tengok Jibril. Jibril datang menyampaikan wahyu, mana ada orang tengok. Tapi kata Ibnu Abbas, saya tengok Jibril alaihi salam. Sekali. Lama pula dia kata pula, Rasulullah, saya tengok Jibril. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Nabi kata, kalau semua hang tengok Jibril, di akhir hayat hang buta, kata Rasulullah. Dia duduk pegang.
Tapi tak confirm Jibril ke? Macam Nabi kata kalau sungguh hang tengok tu Jibril, akhir hayat hang akan buta. Ibnu Abbas pindah ke Taif. Pindah ke Taif pasal Sayyidina Muhammad tak lama di Taif buta. Lepas tu wafat. Betul yang dia tengok selama ni ialah Jibril alaihissalam. Itu ibadat. Okey. Yang ketiga, berdamping dengan golongan muqarrabin. Muqarrabin golongan yang dekat dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Satu masa Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia didampingi oleh pendamping dia, khadim dia, khadam dia. Baik. Allahumma salli, banyak cerita dia dengan khadam dia ni. Allahumma salli alaihi satu malam masuk masjid masalah Sayyidina Muhammad masuk masjid semayang. Bila dia semayang, khadam dia semayang sama, semayang sunat dalam masjid. Allahumma salli alaihi Muhammad. Masjid ni bila masuk gelap gelamat, dia ada orang pasang lampu waktu semayang. Bila orang dah balik, lampu dipadam. Bila masuk bukan time semayang, gelap. Allahumma salli alaihi Muhammad. Bayang semayang, keluar. Waktu keluar ni masalah Sayyidina Muhammad, pita sepak kaki satu orang. Oh, ada orang tengah duduk tidur. Sepak kaki kawan tu, masalah Sayyidina Muhammad. Kawan tu bila orang sepak kaki dia, langsung makin buta lah. Khalifah Umar bin Aziz kata, "Tak, saya tak buta. Minta maaf." Kawan ni, khadam ni pergi cekak baju kawan tu lah. Hang tahu dah hang cekak ni siapa? Hang tahu dah Amirul Mukminin? Sayyidina Umar kata, "Tu salah dah marah kat dia." Tak apa. Dia tanya aku buta ke tak? Aku dah jawab aku tak buta. Salah ke? Faham tak pasal macam tu? Dia tanya aku buta ke tak? Aku dah jawab aku tak buta. Ni hang nak marah dia buat apa? Okey, selesai. Okey. Masa yang lain, masuk masjid juga. Pemimpin ni dia kena masuk masjid lebih banyak daripada masuk pejabat. Tuan-tuan, ni pejabat masuk tak berhenti, masjid masuk tak apa masuk. Itu masa masuk masjid. Hari ni cerita yang tuan-tuan dengar saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk masjid. Waktu nak keluar, Sayyidina Umar bin Aziz dengan khadam dia ni, waktu nak keluar masjid, berhenti macam menyapa seseorang. Sallallahu alaihi Muhammad. Selesai keluar, Sallallahu alaihi Muhammad. Khadam dia tanya, dengan siapa tuan cakap tadi? Kata Khalifah Umar bin Aziz, hang nampak apa? Nampak? Kalau macam tu, hang orang soleh. Hang tahu siapa yang aku sembang tadi? Tak tahu. Khidir alaihi salam. Jadi masalah saya tu dia panggil berdamping dengan orang-orang soleh. Maknanya martabat Khalifah Umar bin Aziz, soal Sayyidina Muhammad dan juga khadam dia, taib. Apa dia punya perjalanan mereka? Mereka dah sampai kepada tujuan ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada setengah para ulama mereka mengajak ni, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mengajak. Kita tak nampak apa belakang mereka ni, tapi ada orang yang nampak aura kemalaikatan. Apa dia aura malaikat? Dia mengajak ni, amalih ilmu ni, dia malih ilmu ni malih yang di hafaz alaihimul malaika. Malaikat penuh malih ilmu. Yang duk jarang-jarang ni kita, malaikat penuh. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Tok guru yang mengajar, dia didamping oleh siapa? Didamping oleh Jibril alaihi salam. Jibril apa kerjanya lepas Nabi dah wafat? Kan Jibril kerja menyampaikan wahyu. Kan? Bila Nabi wafat kita kata apa? Jibril lah tak ada kerja apa, menganggur. Jibril alaihi salam kerjanya lepas Nabi wafat buat dua perkara. Sejak daripada dulu lagi sebenarnya. Yang pertama,
menurunkan bala. Yang kedua, menyampaikan ilham. Jadi orang yang mengajak ni, tutup guru ni, mereka berdamping dengan Jibril alaihissalam. Baru kita faham pasal Syekh Al-Maliki yang ziarahnya ialah Jibril alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Jadi subhanallah, jadi Jibril ni dia menyampaikan apa? Menyampaikan ilham. Contoh pengalaman saya, dan mungkin orang mengajak macam tu semua. Kadang-kadang kita nak mengajak di rumah, kita tak faham lagi kita baca. Nak mengajak tak faham lagi. Bila mengajak, macam tu dapat jawapan ketika mengajak. Lepas tu pesan guru kami, kalau nak dapat ilmu jangan mengaji semata-mata, mengajar sama. Mengajak dapat ilmu. Lepas tu dapat ilmu sambil-sambil mengajak ya. Kita dapat ilmu sambil-sambil mengajak. Maknanya ilmu datang selepas kita mengajak. Seorang tu dia tidak akan alim melainkan lepas mana dia menyampaikan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Jadi kesimpulannya, terlalu sedikit orang-orang yang menempuh jalan ini yang berjaya mencapai tujuan dan apa yang dikejarnya. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, habis. Yang dikejarnya tu apa dia? Yang dikejarnya dalam bahasa Arab dia panggil matlub. Benda yang dituntut. Ibadat ni, ada orang yang beribadat dia tak sampai kepada yang dituntut tu, yang dikejar tu, tak berjaya mencapai hak tu. Apa yang dituntut tu? Yang dituntut ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Allahumma salli alaihi wasallam. Kebahagiaan yang kekal abadi itu apa dah? Syurga. Kekal yang abadi ni makna apa? Iaitu kebahagiaan yang abadi ni maknanya apa? Kebahagiaan yang abadi maknanya ialah kebahagiaan yang tidak ada selepas itu celaka. Itu makna abadi. Kalau kita di dunia yang kita bahagia, lepas tu celaka lepas tu, mana? Hal ni bukan abadi. Di dunia ni dia selang-seling. Ada seronok, ada seronok, ada. Bila sampai di surga esok, seronok tak habis-habis sepanjang masa, selama-lama, dan tidak ada masa kita akan ditimpa dengan kecelakaan. Itu surga ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang akan masuk syurga, orang yang telah terlebih dulu masuk syurga di dunia ni. Kalau di dunia ni dia masih belum masuk syurga, akhirat tak masuk. Dia tak akan masuk syurga di akhirat. Syurga di dunia tu apa? Syurga di dunia adalah ketenangan jiwa. Saya ingat Tuhan dah ajak doa ni pada kita, dan rata-rata orang Islam semua hafal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami hasanah di dunia, kurniakan kepada kami hasanah di akhirat. Kurniakan kepada kami kebaikan di dunia, kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat. Apa dia hasanah di dunia? Hasanah di dunia ialah ketenangan jiwa. Apa dia hasanah di akhirat? Syurga. Mana siapa-siapa yang di dunia ni dia tak masuk dalam syurga dunia, dia tak akan masuk syurga di akhirat. Lah ni kita nak proses supaya kita masuk syurga dunia. Syurga dunia ni kalau kita dapat, kita akan masuk syurga di akhirat esok. Macam mana bila kita dapat syurga di dunia? Bila mana kita dah mendapat Allah. Bila mana kita dah dapat Allah. Bila mana Allah dah dalam hati kita. Itulah syurga dunia. Bila dapat Allah, hilang segala-galanya pun tak apa. Masalah. Bila dapat Allah, hilang apa-apa pun tak ada masalah apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibadat ni nak apa tu? Ataupun saya boleh kata macam ibadat ni, bila tuan-tuan nak mengairkan, tuan-tuan nak mancing, dia kena ada umpan lah.
cacing, katak lah, apa-apalah tu umpan. Jadi mudah kita faham soal saya nama. Ibadat ni dia umpan. Ibadat ni umpan. Ataupun kita bahasa, kita nak tackle Allah. Sebenarnya kita tak sesuai kata macam tu, tapi nak bagi faham ni. Soal Sayyidina Muhammad. Bila mana, tuan-tuan, bila mana kita berkenan dekat tu orang umpan, kita mengorak dia dah. Orang KL kata mengorak juga kan? Bila kita berkenan dekat tu umpan, kita cari jalan macam mana kita nak ambil hati dia. Jadi ibadat ni tackle lah. Cara kita nak mendapatkan Allah. Dia sehari dua tak berjaya. Dia kena konsisten, istiqamah. Kita kena komitmen, kita kena konsisten. Istiqamah. Baik. Maka mereka yang berhasil itu adalah orang-orang yang mulia yang menjadi pilihan Allah untuk makrifat dan mahabbah kepadanya. Jadi mereka yang berhasil, mereka yang berhasil mendapat kejayaan itu adalah orang-orang mulia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Ada soalan? InsyaAllah. Buat ibadah Syafi'i Wahabi? Masya Allah. Ya. Sebenarnya hidayah ni duduk pada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu tak akan mampu memberi hidayah pada siapa yang kamu hendak, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang dia nak. Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu pernah bergantung di kelambu Kaabah waktu dia jahiliah. Dia minta, ya Allah Tuhanku, Engkau tolonglah selamatkan aku daripada dakwah Muhammad. Sebab dia takut. Dia tengok dalam setiap rumah hari-hari masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Takut dia pun termasuk Islam sama. Tapi rahmat Allah tu tertulis, dia pun akan masuk Islam. Ikut suka Tuhan. Yang duk Islam dah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, siapa yang paling hebat daripada iblis? Iblis ni nama apa? Azazil. Azazil ni dia sama. Jibril, Mikail, Israfil, Azazil. Jadi kata ulama, bila wazan il belakang ni, dia ialah tergolong di kalangan malaikat generasi pertama. Malaikat generasi pertama, makhluk yang pertama Allah cipta. Dan dia ni guru pada para malaikat. Azazil lah jadi apa? Walakin Allah yahdi man yasha. Salah. Ini kita bimbang ni. Duk pegang elok ni, pegang ahli sunnah. Tuan-tuan, pergi jadi Syiah. Kadang-kadang hak pilih Syiah tu bukan orang biasa, tok guru di Syiah. Kadang-kadang balik Azhar jadi Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, okey, dia duk sangka yang dia duk tu adalah kebenaran. Rupanya bukan kebenaran. Kebenaran ni satu ya nak. Al-haqqu wahid. Kebenaran ni satu ya, la yata'addad. Kebenaran tak banyak. Kalau kita kata macam ni, ahli sunnah pun benar, Wahabi pun benar, bohong. Hak ni pun benar, hak ni pun benar. Benar mana ada dua? Benar satu ya. Kadang-kadang yang membezakan benar dan benar ialah hanyalah selai rambut saja perbezaan dia. Allahu Akbar. Mana semua duduk pada Allah. Sebab tu kita kena minta, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tuhan, tunjuk pada kami kebenaran itu kebenaran, dan rezekikan kami mengikut kebenaran. Tolong tunjuk, tolong jauhkan kami wahai Tuhan daripada kebatilan.
wa arinal haqqa wa arinal batila batilan. Tuhan tolong tunjuk kebatilan itu kebatilan. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami boleh menjauhi kebatilan. Maknanya kebenaran ni duduk pada Allah. Hidayah tu duduk pada Tuhan. Tu kena minta ihdinas siratal mustaqim. Minta, wahai Tuhan tolong tunjuk kami jalan yang lurus. Minta, tapi bagi tu hak dia. Allah a'lam. Soalan lain? Ya. Ada kenyataan yang beritahu belajar ilmu akidah boleh menjadi daripada makrifah ke pendapat Imam Ghazali itu. Imam Ghazali dia duduk di zaman, soal zaman dalam Islam ni dia muncul pegangan tauhid yang bercampur dengan falsafah. Falsafah Greek, falsafah Yunan, Aristotle, Socrates. Zaman mengaji ilmu mantik bercampur dengan falsafah, mengaji ilmu tauhid bercampur dengan falsafah. Maka Tuhan amai satu hamba dia namanya Sayyidina Muhammad bin Muhammad. Ustaz Mujahid, nama ulama Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Orang panggil Imam Ghazali. Dialah yang mai spread hak falsafah dia buat keluar, tinggal hak tauhid saja. Sayyidina Muhammad. Kemudian yang falsafah tu mana yang sesuai dengan Islam, hak tu diletak bersama. Hak tak sesuai semua buat keluar. Sayyidina. Okey. Pesan para ulama tasawuf, jangan terlalu tenggelam dalam tauhid falsafi. Jangan terlalu tenggelam, jangan terlalu main sangat tauhid falsafi ni. Dia macam ni lah, macam ni. Dia ada penawar, dia ada racun. Ada penawar, ada racun. Ada positif, ada negatif. Sangat dikerah hati. Fiqah ni semua boleh, tak ada benar tak boleh. Bila mengaji, bila alim sangat fiqah, mesti ada qaul yang membolehkan. Hatta pendapat tu pendapat yang tak masyhur, boleh kita amai. Sayyidina Muhammad. Fiqah ni sangat dikerah hati. Sebab tu guru pondok kalau mengajar fiqah dikembang tauhid, mengajar fiqah tasawuf, dia penawar racun. Tuan-tuan, kalau ilmu fiqah tu mengerah hati, ngaji ilmu sains, geografi, geosains, sejarah, semata-mata teraman hati. Jawab tengok. Lepas tu pengalaman saya pergi ceramah-ceramah di kuliah-kuliah, di sekolah-sekolah. Pergi sekolah agama macam lain, sekolah menengah biasa macam lain. Orang nak terima kita bercakap. Sekolah-sekolah menengah biasa, ceramah yang dapat cuit hati pelajar, ceramah yang ada lawak. Kena ceramah, kena lawak. Kalau ceramah tak lawak, semua budak-budak main sembang, tak bagi perhatian. Sekolah agama, dia reti ambil ilmu. Pasal dia main sangat dunia. Main dunia sangat. Dia kena imbang. Mengaji fiqah, dia dengan tauhid. Mengaji fiqah, tasawuf. Dia kena kembang. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi baru kita faham. Ilmu ni dia adalah dia ada alaika. Kadang-kadang manfaat, kadang-kadang mudarat. Hatta ilmu tasawuf tu sendiri mudarat kadang-kadang. Dia mengaji, dia ingat dia sampai dah pada Tuhan. Jangan sebenarnya bukan sampai lagi. Hatta ujian sebelum sampai. Hijab dia bukan zulumat. Hijab ialah cahaya demi cahaya, cahaya demi cahaya tu jadi hijab.
Jadi susah jalanan ni. Kita ingat kita tu kena dah, tak kena lagi. Kita ingat kita tu betul, tak lagi. Kadang-kadang tak tahu beza. Cahaya. Aku duduk tahu mana? Tak tahu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, itu maksud yang dilarang ni ialah kalau tauhid tu falsafi sangat. Kalau dah yang dibahaskan oleh ulama-ulama tauhid ni, Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, baik, dia macam contoh perbahasan tentang jisim, amrun i'tibari. Contoh anak kita kata anak, okey, langit dan bumi. Tuhan cipta langit tak? Bumi Tuhan cipta. Tengah-tengah tu Tuhan cipta. Jawab Ustaz. Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Tengah-tengah tu Tuhan buat tak? Macam ni lah no? Ni apa ni masalah Sayyidina Muhammad, hani tu apa ni bumbung. Ni lantai. Tengah-tengah ni tukang buat tak? Tukang buat bumbung, silin. Tuan-tuan, tukang buat lantai. Tengah-tengah tukang buat. Tak jawab lah. Itulah falsafi. Main sangat. Itulah falsafi. Faham tu? Amrun i'tibari. Perkara yang diiktibarkan pada akal. Faham tak? Di alam nyata tak ada. Dalam akal dia ada. Amrun i'tibari. Nak faham. Okey, contoh kita kata macam ni masalah senawat. Pegang minyak cangkui. Masalah senawat. Cuba tunjuk menyangkui tak? Boleh tunjuk menyangkui? Kita tunjuk ni menyangkui, kena tangan. Tunjuk menyangkui, kena cangkui. Faham tak? Jadi benda yang tak zahir di alam nyata ni, kalau benda contoh, ambil jam tak? Boleh ambil jam bila pegang jam. Ambil kitab, boleh ambil pegang kitab. Menyangkui tu ambil mai menyangkui. Bukan cangkui, menyangkui tu ambil mai tak? Faham tak? Tu contoh falsafi. Tapi falsafi tu, hak tu nak kena guna untuk orang faham. Hak tu Imam Ghazali, hak tu ulama akidah ambil untuk memahamkan orang tentang Tuhan. Tapi ada perbahasan falsafah yang terlalu, yang over. Masalah selamat. Jadi hak tu main sangat, mengerahkan nanti. Wallahu a'lam. Habis kita no. Alhamdulillah. Jadi saya hari ini ada satu pengumuman. Yang pertama, semua orang Kuala Lumpur yang ada mengaji ni saya jemput ke Kedah. Tu dia Ustaz, jemput ke Kedah pula. Nak buat apa tu? Saya buat kenduri. Ahli walimah anak saya yang sulung dan nombor 2. Jadi kalau tak ada keberatan, tak ada masalah, jemputlah ke Kedah pada 15 hari bulan 9. Salah Sayyidina Muhammad 15 bulan 9 hari raya keempat. Jadi jemputlah semua ni, panggil semua ni yang ada ni. Lepas tu masalah semak belakang tu ada kad hari ni. Ada kad. Jadi jemputan tu pada semua. Jadi saya jemput semua untuk ke walimah anak saya di Kedah insya-Allah, di Darul Hadis. Menjamak Darul Hadis. Jadi kalau nak pi, saya saja tak pi kot. Bila panggil ni tentulah ada sebab boleh pi insya-Allah. Tengoklah, jemputlah. Tengoklah Darul Hadis tu macam mana. Tuan-tuan duk bagi setiap bulan bagi derma. Tengoklah kami buat apa di sana. Buat asrama, pembangunan kelas dan sebagainya. Jadi mai Kuala Lumpur ni saya biasa mengajar, tuan-tuan derma balik buat macam itulah. Wallahu subhanahu wa taala tupa. Jadi belakang tu ada ayat. Patutnya Nabi Zam ni, ayat ni kena bagi kat masjid ni satu. Jadi kami juga mengeluarkan ayat. Jadi ayat ni 30 juzuk Al-Quran. Jadi masalah ayat yang kita keluar untuk ayat mineral. Ayat mineral
bukan sekat mineral, dia ada kandungannya. Kandungannya ialah Quran, kandungan 30 juzuk Al-Quran. Kalau minum yang mineral pun dah berzat dah, berkhasiat dah. Ditop up lagi dengan 30 juzuk Al-Quran. Sesuailah untuk kita minum air yang berkualiti zaman macam ni. Jadi jangan semata-mata minum air, tapi air tu merat balik kat kita. Jadi lah ni orang-orang tu cari mesin lah, RO lah, apa macam-macam jenis lah ni. Semua nak minum yang berkhasiat. Jadi dipersilakan bertuan-tuan untuk membeli sambil menderma kepada Mujamak Darul Hadis insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.